Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam sejahtera bersama saya ucapkan kepada semua warga Universiti Malaya. Jadi pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua para hadirin ke sesi Town Hall bersama Sekretariat Presiden College Universiti Malaya atau lebih dikenali sebagai SPKUM. Jadi orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Aizat bin Kamarudin dan saya akan menjadi pengerusi majlis untuk malam ini. Jadi seterusnya apa nak kata Okay, next. Kita akan teruskan dengan sedikit inilah intro kepada sesi Town Hall kita. Jadi untuk pengetahuan semua, sesi Town Hall pada malam ini telah diadakan dengan satu tujuan utama, iaitu untuk menerangkan kepada semua warga Universiti Malaya tentang proses kemasukan semula pelajar berkeperluan bagi semester 2 untuk sesi 2020-2021. So from that onwards, kami akan cuba untuk membuat dua perkara, iaitu yang pertama adalah untuk menerangkan dan yang kedua adalah untuk menjawab segala persoalan yang ada daripada pihak anda semua. Jadi dengan itu saya harap anda semua dah clear lah dengan the objective of for tonight. So without further ado, saya ingin menyerahkan majlis kepada speaker SPK kita, iaitu saudara Iqbal bin Muhammad Sanaf, untuk menerangkan serba sedikit tentang apakah itu sebenarnya SPK dan siapakah individu di sebalik SPK itu. Jadi tanpa mengganggu masa lagi, Saudara Iqbal dipersilakan. Terima kasih Saudara Aizat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saya mengucapkan kepada semua warga Universiti Malaya pada malam ini. Nama saya Muhammad Iqbal bin Muhammad Sanaf dan saya selaku speaker untuk Sekretariat Presiden College sesi 2021. Dan juga pada malam ini saya akan juga jadi speaker untuk membincangkan juga sebagai sesi penerangan berkaitan proses kemasukan semula pelajar berkeperluan bagi semester 2 sesi 2021. Sebelum kami teruskan dengan perbincangan kami pada malam ini, izinkan saya memberi sedikit pengenalan tentang SPKUM. Sekretariat Presiden College, SPK, merupakan badan pelajar yang terdiri daripada barisan presiden setiap kolej kediaman, termasuk unit luar kampus dan juga barisan JTK setiap kolej. SPK ditubuhkan pada 21 Disember 2008 dengan tujuan untuk menjaga kebajikan, kesejahteraan serta keselamatan semua penghuni kolej kediaman di Universiti Malaya. SPK juga akan menjadi suara perantaraan antara penghuni kolej kediaman dengan pihak pengurusan Universiti Malaya. Dengan itu, saya juga ingin menjemput barisan Sekretariat Presiden College untuk mengenalkan diri masing-masing. Sebelum itu, sekali lagi, nama saya Muhammad Iqbal bin Muhammad Sanaf. Saya juga merupakan Presiden untuk Kolej Kediaman Ibnu Sina, KK6. Saya juga memegang jawatan sebagai speaker untuk Sekretariat Presiden College sesi 2021. Saya merupakan pelajar tahun 3 MBBS, Fakulti Perubatan. Seterusnya saya menjemput pengecara majlis kita juga, Saudara Aizat daripada Kolej Kediaman Pertama. Terima kasih Saudara Iqbal. Jadi Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam asta pertama selamanya saya ucapkan kepada anda semua sekali lagi. Jadi nama saya Muhammad Aizat bin Kamarudin, anda semua boleh panggil saya Aizat. Saya merupakan Presiden Kolej Kediaman Pertama dan juga merangkap sebagai setiausaha SPK pada sesi kali ini. Saya juga merupakan pelajar tahun ketiga untuk Fakulti Undang-Undang. Jadi salam perkenalan semua. Terima kasih Saudara Aizat. Seterusnya kita teruskan dengan Saudara Irfan daripada KK2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam Tuanku Bahiyah, salam hidup mati second. Nama diberi Muhammad Irfan bin Muhazid, merupakan Presiden Kolej Kediaman kedua
memegang jawatan Esko Kerohanian dan Perpaduan atau singkatannya adalah CAP. Saya merupakan pelajar Fakulti Kejuruteraan tahun ketiga. Salam perkenalan. Terima kasih Presiden Kugers. Seterusnya, kita teruskan dengan saudara Zainul daripada KK3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Third Empire. Nama diberi Zainul Ashraf bin Zainul Abidin, merupakan Presiden Kolej Kedaman Tuanku Kusyah, merangkap Esko Kemasyarakatan dan juga Kebajikan untuk SPKUM bagi sesi ini. Saya juga merupakan pelajar tahun ketiga Fakulti Perniagaan dan Perekonomian. Salam perkenalan dan support-support third. Terima kasih. Terima kasih saudara Zainul. Seterusnya kita pergi ke Kolej keempat dengan saudara Faiz. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Saya Ahmad Faiz bin Zulkifli, Presiden bagi Kolej Kediaman Bestari iaitu Kolej Kediaman keempat. Saya memegang jawatan dalam Sekretariat Presiden Kolej sebagai Esko Akademik dan Intelektual Adin. Saya juga merupakan pelajar tahun 3 Fakulti Sastra dan Sains Sosial. Selamat kenalan, terima kasih. Terima kasih saudara Faiz. Dengan itu kita teruskan dengan Kolej ke-7 dengan saudara Dishan. Okay, salam sejahtera, salam kami bersatu, salam nasi kukus terunggul Kolej 7. Jadi nama saya Dishan Rao, boleh panggil Dishan. Saya selaku Presiden Kolej Kediaman ke-7 dan juga dalam SPK saya memegang jawatan selaku Timbalan Speaker. Saya merupakan pelajar tahun 3 dari Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran. Salam perkenalan semua. Terima kasih nasi kukus King. Seterusnya kita teruskan kepada Kolej ke-8 dengan saudara Danish. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat malam. Jadi kata orang tak kenal, tak tahu, maka tak cinta. Jadi saya Muhammad Danish bin Muhammad Azhan, lebih mesra dipanggil sebagai Danish. Saya mewakili Presiden Kolej Kediaman Kinabalu ataupun KK8 yang tinggi kedudukannya di situ. Saya adalah pelajar tahun 3 Akademi Pengajian Islam dan mewakili Exco Media di dalam Sekretariat Presiden Kolej Universiti Malaya. Selamat berkenalan. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Danish. Seterusnya kita keluar sikit kepada KK9 dengan saudara Haikal. Okay. Baik, terima kasih diucapkan kepada saudara Iqbal Sanaf. Okay, nama saya ialah Muhammad Haikal Syariman bin Abdul Rahim. Boleh panggil saya Haikal atau lebih mesra dikenali sebagai Q. Saya merupakan Presiden Kolej Kediaman Tun Said Zahiruddin atau KK9 dan saya memegang jawatan sebagai Esko Kesenian dan Kreativiti bagi SPKUM dan saya juga merupakan pelajar tahun ketiga daripada Fakulti Sains jurusan Ekologi Biodiversiti. Selamat berkenalan semua, terima kasih. Terima kasih saudara Haikal. Seterusnya kita panggil kita punya presiden yang paling termuda di sini iaitu Presiden KK11. Saudara Adib. Assalamualaikum, terima kasih Iqbal. Nama saya Adib Zafri bin Rozi. Merupakan Presiden untuk Kolej Kediaman Nukul Aziz, Kolej ke-11 Universiti Malaya. Memegang jawatan sebagai Exco Sukan dan Rekreasi SPKUM untuk sesi 2020 dan juga merupakan seorang pelajar asasi di Pusat Asasi Sains Universiti Malaya. Terima kasih. Terima kasih saudara Adib. Seterusnya kita pergi kepada kita punya bunga di dalam SPKUM, saudari Diana daripada KK12. Assalamualaikum semua. Nama diberi Nordiana binti Amiruddin. Saya mewakili Presiden Kolej Kediaman Raja Dr. Nazrin Shah. Salam Royals di hati. Saya juga merupakan bendahari SPK. Saya merupakan pelajar tahun ketiga daripada Fakulti Sains. Terima kasih dan selamat perkenalan. Terima kasih saudari Diana. Dengan itu, itulah semua Presiden-Presiden Kolej Kediaman yang dapat hadir bersama kami pada malam ini. Dengan itu, saya kembalikan semula kepada saudara Aizat, pengecara majlis kita.
Terima kasih diucapkan kepada Saudara Iqbal dan juga semua rakan-rakan SPK saya atas pengenalan yang telah dilakukan sebentar tadi. Jadi, I know some of you might say that it's a little bit out of the blue. Kita nak bincang pasal proses kemasukan pelajar, tapi kenapa kami memperkenalkan diri kami? So let me tell you the reason why. I want you to picture satu jabatan Satu jabatan, dan jabatan itu adalah SPKUM. Dan what is on the opposite sides? Satu adalah pelajar Universiti Malaya dan satu lagi pula adalah pengurusan Universiti Malaya. So the purpose of our establishment, our organisation adalah untuk menghubung antara pelajar Universiti Malaya dengan pengurusan Universiti Malaya, terutamanya dalam hal-hal ehwal Kolej Kediaman. Jadi it's very important for you all to familiarize yourself with our faces. Sebab jika ada apa-apa masalah, we will be the first person, supposedly lah, we are the first person that you approach untuk membantu anda dengan masalah anda, dengan membawa masalah itu ke pengurusan Universiti Malaya, and also hopefully try to solve that problem collectively. Itulah tujuan SPKUM ditubuhkan, dan we shall do our best to ensure that that objective is achieved at the end of the day. Jadi itu setelah sudah kita punya pengenalan. So now saya nak menerangkan sedikit tentang kita punya overview untuk malam ini. Jadi seperti mana yang anda mungkin lihat di dalam notis-notis yang telah disebarkan di media sosial kami, ada 3 perkara yang sangat-sangat mustahak yang akan dibincangkan pada malam ini. Jadi saya akan list down all the 3 stuffs untuk pengetahuan semua supaya semua sedia maklum tentang 3 perkara ini. Perkara yang pertama yang akan dibincangkan dan akan diberikan penerangan adalah, pertama, kami akan menerangkan tentang maklumat asas mengenai proses kemasukan semula pelajar berkeperluan bagi semester 2. Yang kedua, kami akan menerangkan tentang proses dan SOP kemasukan semula pelajar berkeperluan bagi semester 2. Yang ketiga pula adalah kami akan menerangkan tentang proses dan SOP daftar keluar pelajar berkeperluan dari Pusat Pengasingan Terpusat atau lebih dikenali sebagai PPT. So, I understand kalau some of you might be scared sikit bila dengar, apa benda tu PPT? Tak pernah dengar pun. Jangan risau. Saya sebelum diberikan penerangan pun macam itu. Apakah PPT ni? Tertanya-tanya dalam fikiran saya. Tapi setelah diberikan penerangan, Alhamdulillah, thank God, I was I was enlightened dengan penerangan itu, dan that is the objective for tonight. Hopefully that at the end of the session, you guys will also be enlightened. So bila kita dah settle dengan ketiga-tiga perkara ini, kita akan move on to our acara kemuncak lah orang panggil. Dan acara dan sesi ini dipanggil sebagai sesi soal jawab, di mana kita akan cuba untuk memberi satu platform kepada semua pelajar untuk bertanyakan soalan-soalan anda. So how is this going to work is that saya ingin meminta kepada semua pelajar yang mempunyai sebarang persoalan untuk type soalan anda di ruang komen dekat Facebook Live kami, iaitu Facebook Live SPKUM. So bab kata YouTubers, leave a comment down below. So for tonight, I akan jadi ala-ala YouTuber. If you have any questions, please do leave a comment down below. Jadi saya harap semua clear. Itulah overview kita untuk malam ini. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menyerahkan kembali majlis kita kepada Saudara Iqbal untuk beliau menerangkan tentang tiga perkara yang saya mention sebentar tadi. Dipersilakan Iqbal. Terima kasih Saudara Aizat. Baiklah, sebelum kami berteruskan dengan proses kemasukan semula pelajar berkeperluan bagi semester 2, bagilah saya menerangkan sikit maklumat asas kepada semua orang. Pertama sekali, sedia yang anda telah maklum bahawa KK9 dan KK8 akan menjadi Pusat Pengasingan Terpusat atau dikenali sebagai PPT. Kedua kolej ini akan mempunyai kapasiti lebih kurang 1,200 pelajar buat satu masa.
Namun begitu, KK9 akan dipenuhi terlebih dahulu. Setelah kapasiti KK9 dipenuhkan, pelajar akan dihantar ke KK8 untuk diasingkan juga. Justru, semua pelajar perlu melaporkan diri ke KK9 terlebih dahulu sebagai Point of Assembly, POA, sewaktu hari pendaftaran. Disebabkan kapasiti KK9 dan KK8 yang terhaid, kemasukan pelajar akan berlaku secara berfasa mengikut fakulti, seperti yang telah ditetapkan oleh HEP. Sebagai contoh, yang telah juga berlangsung pada 17 dan 18 Februari lepas, pelajar perubatan dan pelajar pergigian telah pun menjalani pengasingan di KK9, dan mereka juga pada hari ini juga telah dikembalikan kepada kolej-kolej mereka. Seterusnya, 1 dan 2 Mac yang melibatkan fakulti alam bina, farmasi, kejuruteraan tahun 4, perubatan juga. Seterusnya, tarikh 15 dan 16 Mac yang melibatkan hanya fakulti kejuruteraan. Dan seterusnya, pada fasa yang terakhir, buat masa sekarang, 30 dan 31 Mac yang melibatkan paling banyak fakulti, iaitu Akademi Pengajian Islam, Akademi Pengajian Melayu, Bahasa dan Linguistik, Ekonomi dan Pentadbiran, Pendidikan, Perniagaan dan Perkawanan, Sains, Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Sastra dan Sains Sosial, Undang-Undang, Seni Kreatif dan Pusat Sukan. Pemakluman mengenai status pelajar berkeperluan telah pun dihantar di siswa mil pelajar. Namun begitu, diminta juga pelajar untuk semak semula siswa mil walaupun kita tahu tak ada buka pun. Tapi diminta untuk membuka siswa mereka untuk maklumat lebih lanjut mengenai kelulusan mereka kembali ke kampus. Sekiranya anda tidak mendapat sebarang email, boleh merujuk kepada bahagian HCP untuk sekiranya ada apa-apa kesilapan. Seterusnya, kita pergi masuk kepada proses dan SOP untuk kemasukan pelajar bagi sesi ini, semester 2. Pada mula sekali, pelajar diminta untuk mengisi Health Declaration Form di aplikasi UM-Touch seawal-awalnya 3 hari sebelum pendaftaran dan selewat-lewatnya sehari sebelum hari pendaftaran. Semua pelajar perlu berada di KK9 iaitu Point of Assembly pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Sekiranya pelajar akan ditempatkan di KK8, anda masih perlu pergi kepada KK9 terlebih dahulu untuk melalui proses dan SOP kemasukan yang tersedia di KK9. Untuk bagi ibu bapa yang ingin menghantar pelajar, ibu bapa hanya dibenarkan untuk membuat drop off sahaja sewaktu di KK9. Stiker kebenaran masuk ke kawasan POA telah dimuat naik ke laman sesawang HEP. Pelajar perlu mencetakkan stiker tersebut dan membawa bersama pada hari pendaftaran untuk sematkan polis bantuan yang bertugas pada hari pendaftaran tersebut. Juga diingatkan juga, hanya seorang pengiring saja dibenarkan mengirim pelajar sewaktu hari pendaftaran. Ini dimaksudkan bahawa kita minta jasa baik semua pelajar dan juga ibu bapa untuk memain peranan dalam perkara ini, di mana ibu bapa tidak dibenarkan untuk turun dari kenderaan mereka semasa berada di dalam kawasan KK9. Hal ini kerana untuk mengelakkan terlalu ramai orang berada di dalam kompaun yang tidak membenarkan social distancing pada waktu tersebut. Seterusnya, pada DPOA terdapat 3 kaunter utama. Kaunter pertama adalah kaunter semakan senarai nama pelajar. Pelajar perlu membuat pengesahan kehadiran di situ. Di sini, pelajar akan dibahagikan kepada 4 kategori. Kategori pertama, pelajar yang mempunyai tempat di Kolej Kediaman tetapi baru pulang dari rumah halaman masing-masing. Pelajar-pelajar ini perlu membuat pengasingan selama 10 hari di KK9 atau KK8 terlebih dahulu sebelum pulang ke kolej masing-masing. Kategori kedua, pelajar yang mempunyai penginapan sendiri iaitu rumah sewa atau rumah sendiri berhampiran kawasan UM tetapi baru pulang dari rumah halaman masing-masing. Pelajar-pelajar ini perlu membuat pengasingan selama 10 hari
di rumah sewa dan rumah sendiri mereka yang berhampiran kawasan UM. Untuk pelajar-pelajar kategori ini juga, kami meminta jasa baik pelajar untuk mematuhi syarat-syarat yang telah diberikan, iaitu pelajar perlu mengelakkan keluar daripada rumah atau rumah sewa sekiranya tidak memerlukan, dan jika keluar juga, tolong mengamalkan social distancing dan juga memakai face mask. Seterusnya, kategori ketiga, pelajar yang tidak mendapat tempat di Kolej Kediaman semasa semester 1 dan tidak mempunyai rumah sewa tetapi baru pulang daripada rumah halaman masing-masing. Di ini dimaksudkan bahawa pelajar itu tak ada kolej dan pelajar-pelajar itu tidak mempunyai rumah atau rumah sewa yang berdekatan dengan Universiti Malaya. Pelajar-pelajar ini perlu membuat pengasingan selama 10 hari di KK9 dan KK8 terlebih dahulu juga. Tetapi pelajar-pelajar ini juga akan diberikan penempatan di Kolej Kediaman sepanjang semester 2. Namun begitu, perkara ini bergantung kepada kekosongan semasa Kolej Kediaman pada waktu itu. Jadi ini rasanya soalan yang paling ditanyai pada masa sekarang. Sama iaitu, saya tak dapat kolej. Bolehkah saya duduk di kolej masa semester 2? Jadi ini jawapannya ialah, sekiranya anda pelajar berkeperluan, kami akan menyediakan penginapan di Kolej Kediaman insya-Allah jika ada kekosongan di Kolej Kediaman buat masa sekarang. Jadi juga untuk memberi heads up kepada semua orang bahawa kamu tidak akan diberitahu Kolej Kediaman mana anda akan dapat buat masa sekarang. Maklumat ini hanya akan diberitahu selepas anda telah menyelesaikan pengasingan di Kolej Kediaman ke-9 dan Kolej Kediaman ke-8, di mana bahagian haiwan pelajar akan memasukkan pelajar-pelajar tersebut di kolej-kolej kediaman yang mempunyai kekosongan buat masa sekarang. Tapi dengan itu, insya-Allah kita akan cuba sedaya baik untuk memberi penginapan untuk pelajar-pelajar. Seterusnya, kategori keempat, pelajar-pelajar yang sudah berada di Kolej Kediaman atau rumah sewa atau rumah sendiri di sekitar UM dan tidak pulang ke rumah halaman masing-masing. Pelajar-pelajar ini perlu, saya mengulangi, pelajar-pelajar yang berada di Kolej Kediaman sekarang perlu melaporkan diri di KK9 mengikut tarikh yang ditetapkan untuk menjalani saringan kesihatan dan sebagainya yang berada di KK9. Tetapi pula, selepas dah menjalani saringan semua di kaunter-kaunter di KK9, anda dibenarkan kembali ke Kolej Kediaman sebelum ini. Dimaksudkan, yang ada kat kolej sekarang, pergi KK9 untuk mendapatkan what you might call ego. Maksudnya like kita akan mengisytiharkan sama ada pelajar tu betul-betul berada dalam Kolej Kediaman selama ini. Pelajar-pelajar ini tidak perlu melakukan pengasingan dan boleh kembali ke Kolej Kediaman atau rumah sewa atau rumah sedi di sekitar UM. Ini juga termasuk juga pelajar-pelajar yang memang duduk di rumah sewa selama ini. Namun begitu, pelajar-pelajar yang berada di Kolej Kediaman perlu mengisi dan membawa borang keluar masuk Kolej Kediaman sewaktu melapor diri di KK9 untuk tujuan semakkan had. Borang-borang tersebut boleh didapatkan di pejabat Kolej Kediaman masing-masing atau boleh pergi kepada laman web HEP untuk mendapat kesalinan. Baiklah, itulah merupakan 4 kategori yang akan diasingkan semasa di KK9. Seterusnya, kaunter kedua adalah kaunter saringan kesihatan oleh pihak klinik kesihatan pelajar. Hanya pelajar yang perlu menjalani pengasingan sahaja yang perlu menjalani proses saringan kesihatan. Di beberapa tak perlu. Okay. Seterusnya, kaunter ketiga adalah kaunter penyerahan kunci dan lapor diri. Untuk pelajar yang sudah mempunyai penempatan dan juga memerlukan penempatan di Kolej Kediaman, mereka akan diberikan kunci bilik di kaunter ini. Untuk pelajar luar kampus, mereka hanya perlu lapor diri dan maklumat mereka akan direkodkan oleh HAP. Dimaksudkan bahawa semasa dah telah check-in di KK9, anda akan diberikan kunci bersama dengan bantal dan cadar untuk bilik sementara di KK9 dan juga KK8. Baiklah, itulah 3 kaunter yang akan ada semasa di KK9. Seterusnya, pelajar diwajibkan sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan seperti pemakaian pelitup muka dan juga menjaga penjarakan fizikal. Saya juga
meminta jasa baik semua pelajar untuk mengambil perkara ini serius. Walaupun kita dah nak menjejak setahun berada dalam pandemik ini, kita tak boleh what you say turn a blind eye atau feel at ease. Kita kena memastikan kita terus mematuhi SOP dan juga penjagaan fizikal. Itulah antara cara kita untuk melawan pandemik ini dan virus COVID-19. Seterusnya juga, pelajar dinasihatkan untuk tidak membawa barang terlalu banyak ke dalam kampus. Oleh kerana nanti saya akan terangkan selanjutnya kenapa anda disarankan untuk tidak membawa terlalu banyak barang. Dengan ini juga, saya juga ingin mengingatkan kepada pelajar-pelajar yang masih memegang kunci kunci bilik kolej kediaman mereka. Tolong jangan kembali ke kolej anda sekiranya kamu tidak menjalani pengasingan di KK9 dan KK8. Ini sangat bahaya kerana pelajar-pelajar yang sudah berada di kolej kediaman tersebut dikirakan green zone. Pelajar tersebut telah diisytiharkan sebagai selamat yang tidak berisiko untuk to be infected by COVID-19. Saya minta jasa dari pelajar-pelajar yang tidak lagi menjalani pengasingan yang duduk luar, tolong jangan masuk walaupun kamu ada kunci bilik. Seterusnya, pelajar juga yang berkeperluan juga perlu lapor diri di KK9 setelah tiba di UM. Pelajar dilarang pergi ke kolej masing-masing sebelum tamat tempoh pengasingan KK9. Baiklah, itu proses untuk kemasukan. Bagaimana pula proses dan SOP daftar keluar daripada PPT? Baiklah, kita teruskan. Pelajar perlu mendaftar keluar daripada kolej kediaman ke-9 dan kolej kediaman ke-8 mengikut waktu dan tarikh pelepasan pelajar tersebut. Untuk maklumat semua pelajar, pengasingan berlaku selama tempoh 10 hari, tetapi proses daftar keluar hanya akan berlaku pada hari ke-11 anda berada di KK9 dan KK8. Yang maksudkan sekiranya tarikh permulaan akan berlaku apabila anda melapor diri, dan pada hari ke-11 selepas hari ke-10 anda boleh daftar keluar dengan melalui proses tersebut. Tolong jangan selepas hari ke-11 terus cabut lari. Kita masih ada proses yang perlu dijalani di KK9. Okey, untuk pelajar yang berada di PPT, daftar keluar akan dilakukan mengikut aras. Saya ulangi, pelajar yang berada di PPT, Pusat Pengasingan Terpusat, iaitu KK9, KK8, mereka akan didaftar keluar mengikut aras. Jadinya, kamu akan diberitahu lebih awal pukul berapa aras anda akan turun. Jadinya, tolong pastikan aras anda apa semasa berada di kolej lain. Aras, sebagai contoh, aras kosong atau aras 1 akan daftar keluar pada pukul 9 hingga pukul 10. Contohnya. Dan seterusnya mungkin aras 2 dan aras 3 pada pukul 10 dan 11 pagi. Dan seterusnya aras 4 pada pukul 11 hingga 12 tengah hari. Itu bagi pelajar yang berada di PPT. Untuk pelajar yang berada di rumah sewa atau rumah sendiri di sekitar UM, mereka perlu datang juga ke KK9 pada pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Maksudnya walaupun kamu duduk luar atau di rumah sewa dan rumah masing-masing, tolong datang balik ke KK9 untuk menjalani proses dan SOP daftar keluar. Sebenarnya pelajar-pelajar juga perlu memastikan bahawa daily monitoring form yang diedarkan pada hari tersebut, hari pendaftaran oleh pihak klinik kesihatan diisi dan dilengkap. Ini sangat penting untuk kami, untuk klinik kesihatan mengesan sama ada anda berasa sihat atau tidak. Sebarang barang pelajar perlu dibawa turun bersama mereka sewaktu proses daftar keluar. Maksud dia, bilik-bilik kena kosong. Di mana-mana bilik yang tidak berada dalam keadaan yang bersih, denda sebanyak RM50 akan dikenakan kepada mana-mana pelajar yang gagal untuk membersihkan bilik mereka. Saya ulang balik, RM50 sekiranya kotor dan tidak teratur. Jadinya kita juga menjagakan bilik tersebut untuk pelajar-pelajar yang akan datang seterusnya.
Seterusnya terdapat 3 kaunter juga yang akan berada sewaktu pendaftaran keluar. Kaunter pertama adalah kaunter daftar keluar. Di sini pelajar akan menunjukkan daily monitoring form mereka serta memulangkan semula sarung bantal, cadar dan bantal yang dipinjamkan tempoh pengasingan tersebut. Juga termasuk dengan kunci-kunci bilik. Seterusnya kaunter kedua. Kaunter kedua adalah kaunter penyerahan kunci dan rekod dan penempatan kolej kediaman. Ini yang anda telah menunggukan. Di kaunter kedua ini, kamu akan diberitahu anda dapat kolej mana. Dan pada selanjutnya, di kaunter ini juga, pelajar akan memulangkan semula kunci bilik serta untuk rekod penempatan pengasingan pelajar. Di sini juga pelajar-pelajar yang tidak mempunyai penempatan di kolej kediaman akan diberi penempatan. Seterusnya, pihak HCP akan cuba menempatkan pelajar di kolej kediaman yang berdekatan dengan fakulti pelajar. Jadi, sekiranya sebagai contoh, sekiranya anda daripada fakulti kejuruteraan, kemungkinan besar anda akan ditempatkan di kolej 1 atau kolej 2. Sama seperti begitu dengan fakulti undang-undang. Seterusnya, kaunter ketiga dan terakhir sekali adalah kaunter klinik kesihatan. Di sini pelajar akan menyerahkan daily monitoring form yang dilengkapkan sewaktu pengasingan mereka. Dan juga di sini kamu akan perlu mengisi release form yang di mana kamu akan mengambil gambar release form tersebut untuk menunjuk pegawai keselamatan di pintu gerbang UM sama ada PJ atau Kuala Lumpur untuk dapat kebenaran masuk ke dalam kampus sekiranya anda ada kenderaan sendiri. Untuk pergerakan kolej kediaman, bahagian HB telah bersetuju untuk menyediakan van dan bas untuk menghantar pelajar pulang ke kolej kediaman masing-masing bagi pelajar yang tiada kenderaan sendiri. Begitu juga sekiranya anda mempunyai kenderaan sendiri, anda boleh membawa kenderaan ke kolej 9. Tapi saya ingin mengulangkan bahawa kenderaan hanya dibenarkan untuk pelajar kolej tahun 3 dan ke atas bagi kenderaan kereta. Tapi sekiranya anda mempunyai motor tahun 2 dan ke atas, boleh membawa kenderaan motor. Tetapi pelajar-pelajar tahun 1 tidak dibenarkan, saya mengulangi, pelajar tahun 1 tidak dibenarkan untuk membawa sebarang kenderaan ke Universiti Malaya dalam kampus kecuali basikal. Okey, seterusnya. Selepas anda setelah selesai semua proses daftar keluar, anda akan menunggu giliran untuk menaiki bas atau van yang akan menghantar anda ke kolej baru anda atau kolej lama anda juga. Dan semasa sampai di kolej kediaman yang baru atau lama, tiada sebarang proses pendaftaran yang akan berlaku di kolej kediaman tersebut. Dimaksudkan bahawa anda akan menerima kunci bilik baru anda di KK9 sendiri. Okey, baiklah. Itu merupakan point terakhir sekali untuk proses daftar keluar. Selanjutnya kita juga telah mendapatkan reassurance daripada bahagian HCP untuk maklumat-maklumat tambahan. Izinkan saya memberi sedikit penambahan. Pertama sekali, untuk mana-mana pelajar yang bukan merupakan pelajar berkeperluan tetapi berada di kolej kediaman pada waktu ini, bahagian HCP sedang memperhalusi sama ada mereka ini boleh diberikan penempatan sewaktu semester 2 atau tidak berdasarkan perkembangan semasa. Hal ini kerana sekiranya pelajar tidak berkeperluan berada di kampus seperti beberapa fakulti yang hanya menjalani online classes, anda disarankan untuk tidak berada di dalam college kerana untuk memberi laluan kepada pelajar-pelajar yang lebih memerlukan buat masa sekarang. Baiklah, seterusnya untuk pelajar yang bukan merupakan pelajar berkeperluan dan belum mengosongkan bilik dan melakukan proses check-out, pelajar-pelajar tersebut disarankan juga untuk pulang ke kampus dan kosongkan bilik tersebut jika perlukan. Buat masa sekarang itu bukan satu paksaan lagi, tapi buat masa sekarang sekiranya anda merasakan anda lebih selesa duduk di rumah, anda boleh mengosongkan bilik di kolej kediaman yang ada barang-barang anda.
Proses check-up tersebut akan diberitahu pada waktu dan tarikh yang akan ditetapkan selepas ini. Seterusnya, untuk pelajar-pelajar yang mempunyai masalah, saya ulangi ni perkara yang penting juga sebab kami memaham bahawa bukan semua orang ada schedule yang quite lax atau free untuk mendatang pada tari-tari kita telah BHEP dah telah tetapkan. Jadinya, mana-mana pelajar yang mempunyai masalah untuk melapor diri di KK9 pada tarikh yang telah ditetapkan atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Saya ulangi, tidak dapat dielakkan dengan munasabah, dengan alasan yang munasabah. Bukan sebab not fitting to my schedule saja. Okay? Tolong email atau membuat permohonan di covid19_BHEP@um.edu.my untuk pihak bahagian hawal pelajar mempertimbangkan penukaran tarikh untuk melapor diri pelajar tersebut. Saya harap semua jelas dalam perkara ini. Mana-mana pelajar yang saya ulangi tidak dapat menghadir pada waktu atau tarikh yang telah ditetapkan, tolong membuat permohonan kepada covid19_BHEP@um.edu.my untuk mendapatkan pertimbangan untuk penukaran tarikh tersebut. Seterusnya, tarikh akhir pendaftaran pelajar berkemungkinan besar adalah pada pertengahan April. Tapi tarikh ini tertakluk pada perubahan sekiranya ada pembincangan di antara pihak JK, Jawatan Kuasa COVID-19 Universiti Malaya. Untuk pelajar-pelajar yang berkeperluan yang sudah berada di kolej pada masa ini, tetapi pendaftaran mereka adalah pada fasa kedua dan ketiga, tidak menjadi masalah untuk pelajar ini terus berada di kolej sehingga tarikh pendaftaran dan lapor diri di KK9. Untuk pelajar yang dikategorikan sebagai pelajar berkeperluan tetapi tidak mahu pulang ke kampus, tiada masalah juga. Kerana ia tidak mengganggu proses pendaftaran masuk dan keluar. Tetapi sekiranya pelajar-pelajar tersebut turut merupakan penghuni kolej kediaman, disarankan pula untuk pelajar-pelajar tersebut withdraw daripada kolej untuk memberi laluan kepada pelajar yang lebih memerlukan. Seterusnya, untuk pelajar-pelajar yang akan menjalankan latihan industri atau internship, jika mereka dikehendaki untuk menjalankan latihan industri lebih awal daripada tarikh pendaftaran yang telah ditetapkan, pelajar-pelajar disarankan untuk menghubungi syarikat tersebut, syarikat yang menyediakan internship tersebut untuk menyediakan latihan industri itu untuk menjalankan latihan industri secara atas talian sehingga kepulangan mereka ke kampus. Namun begitu, jika syarikat tidak membenarkan latihan secara atas talian, pelajar-pelajar ini juga boleh memohon di covid19_BHEP@um.edu.my untuk menukar tarikh pendaftaran dan kemasukan melalui email. Seterusnya, senarai nama yang dikeluarkan oleh bahagian HEP ini adalah senarai muktamad pada masa kini. Namun begitu, terdapat beberapa fakulti yang ingin membuat penambahan pelajar berkeperluan. Sekiranya anda tidak disenaraikan sebagai pelajar berkeperluan sekarang, jangan bersedihan. Kemungkinan pada masa hadapan fakulti-fakulti akan juga menambahkan senarai pelajar berkeperluan sekiranya ada kekosongan di kampus. Jika ada sebarang penambahan, HP akan mengeluarkan senarai nama baru untuk pelajar-pelajar ini kelak, di mana dia masih perlu menjalani pengasingan di PPT sekiranya bertukar pada masa hadapan. Seterusnya, pelajar-pelajar juga harus sedia maklum ada kemungkinan di mana pelajar-pelajar yang berada di kampus sewaktu hari raya atau cuti tidak dibenarkan untuk balik ke rumah halaman masing-masing untuk hari raya. Saya juga memahami bahawa ini perkara yang sangat berat, tapi kita juga pihak universiti dan kita juga telah memahami bahawa kita masih perlu mengikut peraturan-peraturan kerajaan semasa. Hal ini kerana kebenaran untuk balik hari raya tertakluk kepada arahan kerajaan dari semasa ke semasa. Walaupun begitu, kita berharap sekiranya pelajar tidak sanggup atau tidak mahu mengambil risiko itu,
terus kekal di rumah sekiranya tidak memerlukan atau berkeperluan untuk berada di dalam kampus. Baiklah, itu saja daripada saya tentang proses dan maklumat asas tentang pengasingan di KK9 dan KK8 buat untuk masa hadapan. Baiklah, saya terus serahkan kembali kepada pengacara majlis kita, Saudara Aizat. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Iqbal atas penerangan yang sangat komprehensif sebentar tadi. Jadi before we go to kita punya sesi soal jawab, I just want to make things very clear sebab saya dah tengok dah the questions punya list. Jadi from the get go saya nak anda semua faham perbezaan antara pengasingan dengan kuarantin. Kuarantin adalah untuk kes-kes positif dan juga kontak rapat di mana anda perlu duduk di dalam bilik sahaja, cannot go out. Yang berlaku sekarang ni, yang kami tengah menerangkan sekarang ni adalah proses pengasingan selama 10 hari di pusat pengasingan terpusat. So from the get go, you have to identify, you have to understand pengasingan dia lebih ringan berbanding dengan quarantine. Quarantine is very heavy. So itu secara basic. Nanti we will go deeper once we reach to the questions, following questions. Jadi as a disclaimer, bila saya tengok lebih kurang 20 soalan tadi, kita boleh kategorikan soalan-soalan ni kepada 3. Pertama adalah clear cut question, di mana soalan-soalan yang ditanyakan itu telah pun dijawab dalam pembentangan Saudara Iqbal. So bila soalan itu diajukan nanti, we will terus answer with the following relevant inilah facts and also details yang telah dibentangkan seperti tadi. Second adalah grey area yang kami boleh jawab. Grey area adalah soalan-soalan yang tiada di dalam pembentangan tetapi kami ada maklumat tambahan yang kami boleh jawab, yang kami boleh bekalkan untuk menjawab soalan itu. Dan the third question adalah question yang paling tricky. Grey area di mana even us dekat pihak SPK masih belum ada jawapan. So untuk soalan ini apa yang kami akan buat, kami akan regroup all this question dan kami akan tujukan kepada pihak HCP untuk dapatkan jawapan kepada persoalan-persoalan ini. So in regards to that, I need you to be very clear. Some questions we can answer, some questions we have to delay the answer to get confirmation supaya memang sahih, memang benar, and then we will give it to you via our ni lah social media iaitu FB dan juga IG. Alright. So I saw about 20 questions. So let's start our ni lah sesi soal jawab kita. Jadi kami dekat PSPK telah melantik Saudara Irfan iaitu Presiden KK2 untuk mewakili anda dan membacakan soalan anda daripada soalan pertama sampailah soalan terakhir. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, Irfan, can you please read the first question to us? Thank you so much. Dipersilakan. Okay, terima kasih kepada Saudara Aizat. Tanpa kita melengahkan masa, mari kita bergerak kepada soalan yang pertama. Soalan ini ditanya daripada Anonymous. Okay, soalan dia berbunyi dalam bahasa Inggeris. How are we going to our own respective college after our quarantine? Anytime or on a scheduled time? So saya berikan semula pada mana-mana Presiden. Okay, jadi saya simpulkan persoalan itu. Basically apa yang pelajar ini ingin mengetahui adalah tarikh memang ada. Memang contohnya kalau saya kena balik 15-16, saya kena balik 15-16. Tapi dia tak bagi tahu exact timing. Saya kena balik pagi atau petang. So do I have the discretion to choose saya nak balik pagi atau petang, ataupun saya boleh balik, saya kena ikut specific timing yang tak dinyatakan dekat situ. So dengan itu saya membuka ruang kepada mana-mana Presiden untuk menjawab soalan ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya akan jawab bagi soalan pertama ni. Okey, seperti yang kita dengar tadi, Saudara Iqbal ada beritahu yang kita, pelajar keperluan ni akan diasingkan selama 10 hari dan 1 hari selepas itu adalah proses untuk diorang check out daripada pusat pengasingan PPT itulah. Okey, so after you all dah check out daripada pusat pengasingan tu, pihak Universiti Malaya dan ACP akan sediakan pengangkutan iaitu van ataupun bas
untuk you all daripada pusat pengasingan tu pergi ke kolej kediaman yang telah ditetapkan kepada korang. Okay. So jangan risau, pengangkutan disediakan daripada pusat pengasingan kepada ke kolej kediaman masing-masing. Okay. So untuk tambahan juga, just nak remind student-student keperluan ni kalau boleh jangan bawa terlalu banyak barang lah. Okay, untuk memudahkan kerja korang untuk pindah daripada pusat pengasingan ke kolej kediaman masing-masing. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Faiz. Dekat sini saya ingin maklumkan kepada semua, dekat pihak kami mungkin ada sedikit berlaku seperti mana tak menjawab soalan, di mana ada beberapa perkara kami tidak berjaya untuk menjawab. Jadi kalau berlaku sebegini, saya ingin meminta kepada mana-mana penunjuk soalan, sila nyatakan dalam komen tu yang kami tidak menjawab soalan anda dan tulis semula soalan itu supaya kami tahu apa ni kami tahu, oh kami tak menjawab, so we have to answer again, ataupun we have to admit that we cannot answer it. Supaya again, saya bagi tahu kita orang punya motto is that we have to answer until you guys are satisfied, or at the very least we can promise you that you will be satisfied in the future. So kalau soalan tadi tidak menjawab, sila nyatakan ya dekat dalam comment section. Alright, okay. Jadi saya ingin kita teruskan dengan soalan yang kedua. Saudara Irfan. Okay, soalan yang kedua daripada insan yang tidak diketahui juga. Dia bertanya, how are they going to ensure that we have been through quarantine? I heard some are just going to come to college directly. That's why. Macam kita faham tak? Ulang suara, maksudnya dia tanya perlu quarantine ke tidak, is it? Singkatan dalam bahasa yang mudahnya macam tu. Okay. Jadi sekarang ni benda yang pertama beza ya kuarantin dengan pengasingan. Sekarang ni we're talking about pengasingan. Jadi basically dia nak tahu perlu ke pengasingan, boleh tak kalau terus pergi ke kolej sahaja. Itu yang saya faham lah berdasarkan penerangan daripada Irfan sebentar tadi. Jadi mana-mana Presiden ingin menjawab soalan ini? Cubaan. Okey, kita dah jelaskan tadi yang semua pelajar keperluan perlu menjalani proses pengasingan, kecuali pelajar-pelajar yang dah memang ada kat kolej ni just pergi declare health je lah dekat pusat pengasingan terpusat. So untuk semua pelajar keperluan yang ingin kembali ke kampus perlu menjalankan proses pengasingan di PPT selama 10 hari. Itu adalah SOP yang wajib semua kena ikut untuk kembali ke kampus sebelum you all dibenarkan untuk ke kolej kediaman masing-masing. Okay, dan kita akan alert, staff-staff kolej akan alert, staff-staff pejabat akan alert student yang tiba-tiba datang ke kolej nak dapatkan bilik. Kita akan minta diorang untuk pergi ke POA dulu di Kolej 9, jalankan pengasingan di sana selama 10 hari. After that baru diorang akan dibenarkan dan diserahkan kunci untuk ke kolej kediaman yang telah terpilih untuk diorang lah. Okay, itu saja. Terima kasih. Saya juga ingin mengongsi sikit untuk soalan ini juga. Saya memahami bahawa anda risau dan dapat tahu bahawa ada pelajar yang masuk kerana dia mempunyai kunci bilik kerana dia tidak check out atau memulakan balik kunci tersebut. To answer your question, how are you going to ensure like macam saudara Aceh dia telah menerangkan tadi, ada beberapa langkah yang kita boleh buat di pihak college dengan office dan sebagainya. Tapi ada juga akan ada individu yang akan melanggar peraturan ini kerana just because they just don't want to go through pengasingan. Dengan itu kami meminta kerjasama segala penghuni kolej kediaman yang ada sama ada
berada sekarang di college atau berada di rumah, untuk sekiranya dapat mengenal siapa-siapa individu ini, memberitahu atau melaporkan mereka kepada pihak college untuk memastikan individu-individu yang berada di dalam college kediaman tidak terjejas atau berisiko untuk dikenakan satu kluster di dalam Universiti Melayu ini. Baiklah, itu saja. Harap dapat menjawab soalan tersebut. Terima kasih diucapkan kepada saudara Faiz dan saudara Iqbal atas pengungsian sebentar tadi. So, saya simpulkan ada 4 kategori yang saudara Iqbal bentangkan tadi. Pertama adalah kategori pelajar yang dapat kolej tapi dia balik rumah. Kedua adalah pelajar yang duduk luar, dia balik rumah. Yang ketiga adalah pelajar yang tak dapat kolej and dia tak ada dekat dia balik rumah. Dan yang keempat adalah pelajar yang duduk luar atau duduk kolej dan dia berada di sini. So hanya kategori 1, 2, 3 saja yang perlu melakukan pengasingan. Kategori keempat tidak perlu. Under no circumstances kategori 1, 2, 3 boleh pulang ke kolej masing-masing ataupun inilah masuk ke kawasan kampus tanpa melaporkan diri ke KK9 terlebih dahulu. Alright. Jadi harap jawab soalan. Again, kalau tak menjawab, let us know in the comments down below. Right, Irfan? Third question. Terima kasih Saudara Izzat. Soalan seterusnya daripada insan yang tidak diketahui juga. Soalan ketiga berbunyi, since nama untuk pelajar yang berkeperluan dah keluar, jadi adakah pelajar boleh balik pada bila-bila masa atau masih perlu ikut pada tarikh yang telah dikeluarkan mengikut fakulti? Itu saja soalan dia. Alright, terima kasih diucapkan kepada saudara Irfan. I think this is a very clear-cut question. Ada mana-mana presiden yang ingin memberikan jawapan? Maybe a brief answer sebab it's a very clear-cut answer. Okay, so Assalamualaikum. Okay, so for that question, I will be answering that question. Okay, since speaker kita dah explain pasal benda ni tadi, untuk makluman semua, yes, memang HCP dah keluarkan senarai nama, tapi anda masih perlu balik mengikut tarikh yang ditetapkan mengikut fasa. Fasa 1, 2, 3 dan 4. Hal ini sebab kita nak jaga kapasiti untuk pelajar-pelajar di sana lah. Kalau boleh tak nak terlalu ramai ataupun kita tak nak an infection going on. Alright, itu daripada saya. Thank you. Alright, terima kasih saudara Diana. Okay, ada penambahan ke? Okay, maaf Azad, izinkan saya nak tambah sikit. Okay, so macam yang dicakap, pelajar perlu balik ikut tarikh yang ditetapkan. Tetapi sekiranya pelajar itu ingin balik lebih awal daripada tarikh yang ditetapkan, pelajar tersebut perlulah membuat permohonan di covid19_bhcp@umd.edu. Dekat laman web COVID BHCP. Okay, so itu sahaja dari saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Diana dan juga saudara Q. Very clear-cut answer. I think it answers the question thoroughly. Jadi kita pergi ke soalan keempat. Irfan? Okay, soalan yang keempat daripada Anonymous juga. Untuk pelajar yang sudah berada di kolej pada cuti semester, adakah mereka perlu kuarantin di Kolej Kediaman 9 atau boleh kuarantin di Kolej Kediaman masing-masing? Again, istilah kuarantin dengan pengasingan, please get it clear lah. Kalau masih ada yang confused lagi, it's supposed to be pengasingan. So again, jawapan dia pun I think is very clear cut. Mungkin dah dijawab sebentar tadi secara tidak langsung. Jadi mana-mana presiden yang ingin memberikan sepatah dua kata dengan soalan ini? Aizat, belakang saya. Ya, saya. Untuk menjawab soalan yang keempat, bagi pelajar yang sudah berada di kolej pada cuti SEM, adakah mereka perlu I assume this is pengasingan di KK 9 atau boleh mengasingkan diri di KK sendiri. So untuk menjawab soalan ini, pelajar yang berada di kolej kediaman masing-masing sepanjang cuti SEM 1, mereka tidak perlu mengikuti proses pengasingan di KK 9. Okay,
Tapi namun begitu pelajar-pelajar yang menginap sebelum ni, cuti SEM 1, mereka masih perlu hadir ke KK9 untuk membuat pengesahan, untuk mengesahkan keberadaan mereka di dalam kampus, di universiti. Okay? So itu jawapan bagi soalan yang dikemukakan. Terima kasih. Kembali kepada Aizat. Terima kasih Saudara Zainul atas jawapan sebentar tadi. Memang betul. Pelajar yang berada dalam kolej sekarang tidak perlu membuat pengasingan di kolej 9, malahan tidak perlu membuat pengasingan di kolej sendiri. You just lapor diri sahaja dekat kolej 9 and then you are done. Alright, okay. Kita teruskan dengan soalan yang kelima, Irfan. Okay, soalan yang kelima daripada Anonymous. What are the chances for pelajar ULK semester 1 untuk dapat college pada semester ini? Sebab ada yang cakap they probably akan dapat penginapan di luar. Itu adalah soalannya. Right, soalan ni sebenarnya dia agak tricky. Dia macam ada sedikit benda yang kita boleh jawab, ada benda yang luar daripada bidang kuasa kita. Jadi ada mana-mana presiden yang ingin mencuba untuk menjawab soalan ini? Okay Aizat, saya akan jawab. Alright, okay, untuk soalan ni, okay, kepada mana-mana pelajar daripada ULK, kalau semester 1 tak dapat college and nama anda tersenarai sebagai pelajar berkeperluan, korang akan dapat penempatan dalam kampus selepas tempoh pengasingan. Okay, so selepas tempoh pengasingan, pihak HGP dalam proses check out tu akan tanya like you guys ada tempat ke tak. Kalau you guys ada tempat, maksudnya contohnya ada rumah sewa ataupun you guys nak duduk dekat rumah-rumah, mungkin rumah korang dekat je area UM. So kalau you guys decided untuk duduk rumah sewa and then you guys akan terus ke rumah sewa, you guys takkan ditempatkan on campus. Tapi kalau you guys kata tak ada tempat and you guys nak duduk on campus, and then baru pihak HGP akan bagi korang tempat. Kat sini saya nak tekankan juga yang you guys tak boleh pilih college. Hanya HGP yang akan tentukan college mana yang korang akan masuk, ya. Alright, itu je. Thank you. Alright, terima kasih Saudara Dishan atas penerangan setelah tadi. Again, very clear. College tidak boleh dipilih, tetapi we have authority to say daripada kami dapat pengesahan dari HGP. HGP akan cuba untuk memberikan anda pelajar berkeperluan yang mana yang tak dapat college dulu akan diberikan college yang paling dekat dengan fakulti, seperti mana yang telah diterangkan oleh Saudara Iqbal sewaktu penerangan sebentar tadi. Okay, kita teruskan dengan soalan yang ke-6, Irfan. Okay, soalan yang seterusnya. Sekejap. Okay, soalan seterusnya kita pergi pada saudara Chosen. Iaitu adakah pelajar yang sudah berada di kampus atau dalam kolej semenjak atau semasa midterm break juga wajib menjalani kuarantin di pusat pengasingan terpusat PPT selama 10 hari? Okey, jadi soalan ni sudah dijawab tadi. Saya rasa saya just simpulkan je. Tidak perlu ya, untuk siapa yang ada dekat kampus tak perlu pengasingan 10 hari. Just lapor diri sahaja. Lepas tu you guys are done. Okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Sekejap. Ini soalan daripada Azlin Ahmad Nazari berkenaan ibu bapa tak boleh turun kereta kan, tapi yang hanya seorang sahaja penjaga yang boleh teman tu waktu bila? Okay, this is one of the grey areas yang tak disebut dalam penerangan tadi. Jadi ada mana-mana presiden yang ingin menjawab soalan ini? Izinkan saya mencuba. Soalan tadi, ibu bapa tidak boleh turun kereta kan? Ya betul. Tetapi hanya seorang sahaja penjaga yang boleh teman pada waktu itu. Okay, ini tak ada clear cut answer macam seperti Saudara Aizat telah cakap. Ikutkan tak boleh ada
penjaga yang turun, tetapi kami juga dapat tahu dalam SOP kerajaan juga di bawah beberapa orang tidak terhad pada 2 sahaja oleh kerajaan untuk berada dalam kenderaan. Jadi sekiranya ibu bapa anda mengikut dalam kereta tapi tidak turun semasa di PPT, kita tidak nampak itu sebagai satu masalah besar. Tetapi perlu juga ambil kira juga sekiranya ada barang banyak, cakaplah dengan Abang Ayah, tak apalah, saya dah besar. Sekian, terima kasih, harap menjawab. Terima kasih Iqbal. Dan dekat sinilah saya ingin menekankan the importance of tidak perlu membawa barangnya banyaklah. Untuk pengasingan 10 hari itu, again, tidak perlu membawa barang yang banyak sebab nanti at the end of the day you akan pergi ke college lain juga. You akan pergi ke college lain. So please keep it to a minimal. Apa-apa barang keperluan yang lain nanti kita fikir selepas habis pengasingan. Sebab selepas pengasingan tu your parents can send you stuff to the new college lah. So I don't see a problem over that. Just keep in mind lah, kalau you nak bawa barang banyak tak ada masalah, kami tak halang, cuma please take note of the pros and cons lah. Alright, okay, thank you. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, Irfan. Soalan yang seterusnya daripada saudari Natasha Saleh. Assalamualaikum and good night everyone. I have 2 questions. The first one is, I'm a Stabahan student. According to the date given to me, I supposed to register on 31st of March. However, if there is no flight during that date and suddenly got cancelled, can I still register to the campus? The next question is, does a student also gonna isolate? Terjawab. Kita go one by one. Soalan satu kita answer dulu, baru kita pergi 2. Maaf saya. Tak apa. Okay, soalan pertama dia cakap yang dia daripada Sabah, katakanlah kalau pada tarikh yang sepatutnya dia balik tu tak ada flight, bagaimana? Benda ni pun tadi Iqbal ada explain, so feel free to explain again mana-mana presiden yang ingin menjawab soalan ini. Okay, izinkan saya mengulangi sekali lagi sekiranya terlepas pandang. Baiklah, untuk pelajar yang sekiranya macam saya dah explain tadi, sekiranya ada masalah atau alasan yang munasab yang tidak membenarkan mereka untuk mendaftar ke kampus atau di pusat POA Region K9 pada tarikh yang telah ditetapkan, anda boleh buat permohonan di covid19_BHEP@um.edu.my untuk pihak BHP untuk mengambil timbang permintaan anda untuk tukar tarikh. Dan sekiranya pihak bertanggungjawab recognizes that this is a problem, dia akan menolong anda sebaik mungkin lah. So jangan risau, kita ada di sini untuk menolong anda sekiranya ada apa-apa masalah. So tolong membuat permintaan dengan permohonan tersebut di covid19_BHEP@um.edu.my. Saya harap itu menjawab soalan anda. Terima kasih. Okey, terima kasih Saudara Iqbal. Okay, sorry Fan, kita teruskan dengan the second part of the question. Okay, soalan susulan. Does OKU students also gonna isolate at KK9? Because we usually live at KK7 due to the accommodation provided there. Okey, jadi untuk soalan ni saya rasa eloklah saya terus tujukan kepada Presiden KK7 kita, Saudara Dishan. Alright, thank you Azad. Okay, memang patut pun tujukan pada saya. Alright, okay, Natasha. Okay, untuk pelajar-pelajar OKU, terutama pelajar-pelajar OKU yang akan menjalani pengasingan, okay, untuk tempoh 10 hari. Okay, memang dikatakan PPT pusat pengasingannya dekat College 8 dan College 9, tapi untuk pelajar-pelajar khas iaitu pelajar OKU akan ditempatkan di College 7. So kalau Natasha datang, Natasha masih kena mendaftar di College 9 dulu, baru dari College 9 akan ada transport lah yang akan hantar Natasha ke College 7 untuk pengasingan 10 hari. Okay? Terima kasih. Okay, terima kasih Saudara Dishan.
Again, saya nak tekankan KK9 merupakan point of arrival, POA untuk proses kemasukan ini. So no matter where you end up, it all starts dekat KK9. Selepas settle daftar dekat KK9 baru you will know you akan pergi dekat mana. So KK9 is where we will begin the journey. Okay, Irfan, ada soalan lagi ke daripada saudari Natasha? Itu saja, 2 soalan. Okay, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya ya. Okey, baik. Soalan yang seterusnya daripada saudari Anis, dia nama dia 2 kali. So dia tanya, hai, nak tanya semua masa UM tu kena tunjuk surat apa-apa tak dekat gate masuk tu? Okay, this is more towards the procedures lah. Jadi ada mana-mana presiden yang ingin menjawab soalan ini? Maaf, apa soalan dia tadi? Saya terlepas. Soalan dia, soalan dia kalau dia dekat gate nanti ada apa-apa surat tak dia nak kena tunjuk? Oh, okay, baik. Saya rasa saya boleh menjawab kot. Ni saya rasa ni jawapan berikut keadaan lah. Sekiranya anda baru sampai di kampus and ingin masuk ke dalam kampus, it's clear cut that you cannot enter the campus. Anda tidak boleh masuk UM dengan cara apa-apa pun. Dengan surat yang ada pun pada anda yang untuk mendatang untuk pengasingan, anda akan ditujukan macam seperti yang dikatakan sebelum ini kepada POA iaitu KK9 untuk menjalani pengasingan. Tapi keadaan kedua pula, selepas pengasingan, contohnya anda telah menjalani pengasingan selama 10 hari itu dan hari ke-11 anda hendak memasuki ke dalam kampus, anda hanya perlu tunjuk borang yang tadi saya telah terangkan juga is release form daripada KK9 kepada pegawai keselamatan yang berada di pintu gerbang UM untuk mendapatkan kebenaran untuk masuk dalam. Selain itu, apa-apa surat tidak diperlukan. Saya ulangi sekali, ini sangat penting. Make sure selepas dah tamat pengasingan di KK9, make sure tangkap gambar release form selepas dah menjalani pengasingan tersebut. Saya harap itu menjawab soalan anda. Terima kasih. Okay, terima kasih Saudara Iqbal. Irfan, can we move on to the next question? Boleh. Soalan yang seterusnya daripada saudara Syahmirul Rais. Soalan dia adalah, bila kami boleh dapat surat kemasukan college? Okey, saya rasa soalan dia ni lebih kepada bila saya dapat tahu college mana yang saya akan masuk. Dia bukan surat sebenarnya, dia lebih kepada when is the exact timing yang saya akan tahu, oh saya akan pergi ke college ni dan sekian. Ada mana-mana presiden yang ingin menjawab soalan ini? Jika tiada, okey, Iqbal. Okey, baiklah. Sekali lagi untuk dalam penerangan saya juga tadi saya telah mentionkan bahawa selepas 10 hari pengasingan anda di KK9 atau KK8, anda pada hari ke-11 anda akan diberikan kunci 4 bilik college baru anda. Di situ saya faham yang di mana ada beberapa pelajar yang very eager to know what college they get, macam boleh buat rayuan dan sebagainya lah. Ya, kita faham keadaan tu, tapi kita dalam keadaan pandemik. Saya berharap agar semua pelajar mengambil itu in consideration lah apabila mendapat college baru. Anda tidak akan dapat sebarang surat untuk memberitahu kemasukan college anda sebelum pengasingan anda telah selesai di KK9. Saya harap itu dapat menjawab soalan anda. Terima kasih. Alright, okay, thank you Iqbal. Jadi saya rasa kita boleh teruskan dengan soalan yang seterusnya, Irfan. Okey, sekejap ya. Soalan yang seterusnya daripada tadi Syamil Rais. Okay, sekarang ni soalan daripada Fikri Fadli.
Soalan dia, apakah aktiviti yang boleh dilakukan di PPT seperti riadah dan lain-lain atau kami tidak dibenarkan keluar bilik? Okey, jadi soalan ni saya rasa elok kepada Presiden Kolej PPT iaitu antara saudara Haikal ataupun saudara Danish. Yang ingin mengutarakan jawapan untuk soalan ini? Okey, Assalamualaikum. Zat, saya boleh jawab soalan ni? Okey. Boleh. Okey, terima kasih atas kepada Fikri Fadli atas soalan. Okey, so soalan dia, apakah aktiviti yang boleh dilakukan di PPT seperti riadah dan lain-lain or kami tidak dibenarkan keluar bilik? Okey. So untuk makluman kalian, kan terdapat dua perbezaan tadi yang Izzat cakap, iaitu pengasingan dengan kuarantin. Okey. So if pengasingan, anda masih disarankan untuk duduk di bilik tapi tidak seketat pelajar yang kuarantin. Okey. So anda boleh buat riadah petang tetapi hanya limited kepada SOP MKN sahaja, seperti jalan berseorangan atau sukan one on one, just sukan-sukan yang tidak melibatkan ramai orang. Okay, but if for quarantine students pula, pelajar yang quarantine, pelajar yang kontak rapat positif COVID, mereka tidak dibenarkan keluar daripada bilik langsung dan mereka perlu berada di bilik lah sepanjang tempoh pengasingan. Okay. So saya harap itu menjawab soalan Fikri Fadli. Seterusnya saya serahkan kembali kepada Aizat. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada saudara Haikal. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, Irfan. Okey, soalan seterusnya daripada saudari Jingwan. Kalau pada asalnya saya dapat KK9, adakah saya akan ditempatkan di kolej kedaman lain selepas daftar keluar dari PPT? Soalan dia pun agak straightforward. Haikal sebagai Presiden KK9, ada apa-apa jawapan untuk soalan ini? Okey, terima kasih Aizat. Okey, so soalan dia tadi, kalau pada asalnya saya dapat KK9, adakah saya akan ditempatkan di KK lain selepas daftar keluar dari PPT? Baiklah, untuk makluman semua pelajar KK9 yang ada. Okay, so seperti yang dikatakan oleh saudara Iqbal tadi, kita tak akan tahu mana kolej yang kita dapat. Okay, so saya difahamkan itu untuk pelajar luar kampus lah, pelajar yang tak ada kolej sebelum ni. So if pelajar tersebut yang memang dah ada kolej, contohnya kalau kolej 1 sehingga kolej 12, kecuali kolej 9 dan kolej 8, mereka akan dapat kolej mereka lah. Okay. But if mereka luar kampus, mereka akan diletakkan di mana-mana kolej yang akan diletakkan oleh pihak BHGP. Dan setahu saya untuk pelajar kolej 9 dan kolej 8, mereka akan ditempatkan di kolej kedaman ke-12. Okay. Tertakluk pada kekosongan dan juga tempat yang ada di kolej 12 lah. Sekiranya dah tak ada tempat kosong, anda mungkin akan ditempatkan di kolej-kolej lain. But for now, kemungkinan besar memang ditempatkan secara keseluruhannya di kolej kedaman ke-12. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Saudara Haikal. Dalam jawapan beliau menjawab dua persoalan terus. KK8 yang terdahulu akan ditempatkan di kolej lain, dan juga apakah status pelajar-pelajar yang asalnya daripada contohnya kolej 1, kolej 2 itu di kolej asal mereka. Okey, terima kasih Saudara Haikal. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, Irfan. Okay, terima kasih. Soalan yang seterusnya daripada saudara Raymond Arvin Chandra Sagren. Dia ada dua soalan, kita pergi pada soalan yang pertama dulu. Untuk pelajar yang akan menginap di kolej kediaman setelah pulang ke kampus, tetapi tempat tinggal mereka sekarang berdekatan dengan kampus, bolehkah mereka melakukan tempoh pengasingan 10 hari di tempat kediaman masing-masing? Itu adalah soalan pertama. Okey, terima kasih diucapkan kepada saudara Irfan. Yang saya faham daripada soalan ini, dia ingin menanyakan bahawa Irfan, boleh tak sebab tadi dia macam stuck sedikit. Oh ya ke? Nak ulang soalan ni? Ya saya. Okay, untuk pelajar yang akan menginap di kolej kedaman setelah pulang ke kampus,
tetapi tempat tinggal mereka sekarang berdekatan dengan kampus. Bolehkah mereka melakukan tempoh pengasingan 10 hari di tempat kediaman masing-masing? Okey, mungkin ada sedikit masalah dengan internet saya. Presiden-presiden yang lain dengar tak soalan itu? Dengar. Dengar. Alright, okay. Kalau macam tu saya terus. Okay, so untuk soalan tu saya proceed dengan jawapan dia. Alright, so jikalau tempat tinggal awak berada berdekatan dengan kampus, anda dibenarkan untuk melakukan pengasingan di rumah sendiri. Tetapi selepas hari ke-10, anda masih perlu pergi ke PPT untuk laporkan diri anda bahawa anda sudah habis tempoh pengasingan. Alright, itu saja. Saudari Diana dah jawab tadi kan satu soalan. Okey, maafkan saya, internet saya ada sedikit masalah sekarang. Soalan yang kedua, second part of the question. Soalan yang kedua daripada Raymond juga. Adakah pelajar akan menjalani pengasingan di Kolej Kediaman ke-9 secara 2 pelajar sebilik atau 1 pelajar dalam sebilik? Bolehkah pelajar meminta untuk diasingkan 1 pelajar dalam 1 bilik untuk mengurangkan risiko dijangkiti COVID-19 oleh teman sebilik? Okay, so this is jadi basically dia tanya boleh tak kalau dia first dia tanya whether duduk sebilik atau 2 orang. Tempat is that kalau 2 orang sebilik boleh tak dia nak minta untuk duduk seorang sebilik. Jadi saya minta untuk mana-mana presiden yang ingin Okay, so saya continue sebab saya dah jawab soalan pertama tadi. Okay, basically yes memang betul. During pengasingan memang akan ada 2 orang dalam 1 bilik. However, kalau awak nak request untuk 1 orang 1 bilik, tidak dibenarkan. Dan request untuk 1 orang 1 bilik memang tak boleh. Alright. Izinkan saya menceritakan dan tambahkan sikit. Okay, yes saya. Okay, saya faham bahawa ada beberapa pelajar yang memikirkan bahawa 2 orang sebilik memberikan risiko kepada anda juga untuk dijangkiti sekiranya roommate anda mempunyai penyakit tersebut. Tapi ini merupakan pengasingan sekiranya. Dan ia juga dibuktikan bahawa golongan umur kita mempunyai imun sistem yang lebih kuat untuk mengenali atau untuk avoid having any symptoms which leaves us asymptomatic sekiranya dapat dijangkit pun COVID-19. Itu kenapa ini sangat penting dan juga COVID-19 boleh dirawat cepat, dirawat atau sekiranya kita kesani jangkitan tersebut dengan awal. So jadi itu yang pentingnya daily monitoring form yang saya telah cakapkan sebelum ini. Dengan saya juga ingin bercakap juga bahawa pelajar kena faham juga bahawa kita ada lebih kurang 7,000 pelajar yang ingin memasuki dalam kampus pada tempoh kali ini. Itu percampuran pelajar-pelajar undergrad dan juga postgrad. So oleh sebab itu kita tidak mempunyai kapasiti yang mencukupi untuk cater 1 person per room. Ini bukan quarantine, ini pengasingan. Untuk kita semua juga kerajaan di PPM juga sendiri sekiranya ada close contact, kita sebenarnya protokol tak terus membuat swab test untuk menjimatkan masa dan resources di hospital. Kita hanya put them under observation. Sekiranya ada apa-apa masalah atau symptoms develop within that time of observation, baru people under investigation tu akan pergi kepada swab test. So saya harap semua pelajar dapat
berterima kasih juga dengan situasi yang ada pada waktu sekarang. Dan cumanya lah yang perlunya ada 2 pelajar subjek. Saya itu menjawab soalan anda dengan memberi sedikit penerangan kepada segala yang menonton pada malam ini. Terima kasih. Okey, terima kasih Iqbal atas penerangan tadi, bukan sahaja daripada segi Iowa College tetapi daripada segi medical. Ya, kita akan beralih kepada soalan yang seterusnya, Saudara Irfan. Soalan yang seterusnya daripada insan bernama Amberly. Soalan dia, I have a few questions. Does the email from BHCP can be used as a permit to cross border? Itu yang pertama. Yang kedua, any chances for the previous jawab soalan pertama dulu. Does the email from BHCP can be used as a permit to cross border? Permit, okay. Permit crossing borders Alright, so is there anyone volunteer? Okay, jadi untuk soalan ni saya akan jawab. Jadi untuk kebenaran ataupun email yang kita dapat daripada HCP tu boleh digunakan untuk kita minta surat rentas negeri daripada polis. Sebab walaupun UM keluarkan surat tapi kita masih kena patuh dengan SOP yang telah dikeluarkan oleh MKN lah. Jadi kalau nak rentas negeri ataupun rentas daerah, gunakanlah email HCP itu sebagai bukti lah untuk kita minta borang rentas negeri daripada pihak polis. Jadi harap tu membantu kita kena ikutlah SOP yang telah ditetapkan oleh MKN. Jadi kena minta surat polis untuk kita rentas negeri ataupun rentas daerah. Okey, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Danish. Itu okey, memang ada, tapi kenalan polis pun masih perlu juga. So bila jumpa polis nanti, tunjukkan surat HCP itu sebagai to get into UM. Alright, okay. So the second part of the question, Irfan? The second part of the question, any chances for the previous KK8 residents to back to KK8 after all batches of quarantines are ended? Sorry Irfan, saya lag tadi. Presiden lain dengar soalan? Ya, dengar. Saya rasa ni eloknya kita arahkan soalan ini kepada Presiden KK tersebut, iaitu Saudara Danish. Boleh anda menjawab soalan ini. Okay, thank you Iqbal dan thank you juga Aizat dan juga Irfan. Okay, jadi untuk status Kolej 8, jadi Kolej 9 akan menjadi sepenuhnya lah sepanjang SEM 2 sebagai PPT. Kolej 8 dianggarkan untuk menjadi PPT sehingga minggu ke-7. Jadi jikalau status PPT itu berakhir pada minggu ke-7, jadi semua pelajar yang dulunya pelajar Kolej 8 bolehlah menginap kembali di Kolej Kediaman Kinabalu. Namun kalau proses ataupun pengasingan di Kolej Kediaman tu dilanjutkan sehingga akhir semester, tak dapatlah, maka tempat tu akan dikhususkan ataupun dikhaskan kepada pelajar-pelajar berkeperluan lah untuk diasingkan. Kalau sempat untuk dia tamat pada minggu ke-7, maka pelajar KK8 boleh kembali semula lah ke Kolej Kediaman Kinabalu. Harap itu menjawab soalan. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Saudara Danish. Jadi saya rasa elok kalau kita ambil dalam 2-3 soalan lagi dan selepas tu kita wrap up mana-mana soalan yang kita tak dapat jawab untuk kumpulkan dan jawab secara kolektif. Daripada kita akan buat satu inilah hasil sesi town hall ni dan kita akan post. Irfan mungkin boleh berikan lagi 2-3 soalan ya. Okey, soalan seterusnya daripada saudara Syafiq Razihan. Kalau pelajar berkeperluan tak jadi masuk kolej, adakah ia akan memberi kesan kepada kemasukan untuk semester seterusnya? Okey, jadi ada mana-mana presiden
saya boleh menjawab lah soalan ni. Alright. Okay, seperti yang saya dah ceritakan tadi, sekiranya pelajar berkeperluan yang mendapat college dan disenaraikan sebagai pelajar berkeperluan, sekiranya kamu tidak mahu duduk di dalam college kediaman, tiada masalah. Kita akan interrupt any proses sama ada kemasukan atau daftar keluar untuk semester seterusnya. Tapi sekiranya anda pelajar berkeperluan yang perlu berada dalam kampus sendiri, anda still perlu menjalani pengasingan selama 10 hari di rumah atau rumah sewa sendiri sekiranya anda ingin untuk memasuki dalam kawasan kampus. Tapi sekiranya anda tiada keperluan untuk berada dalam kampus dan anda tersenarai sebagai pelajar berkeperluan, itu agak pelik. Jadi anda tak perlu menjalani apa-apa pengasingan atau perlu berdaftar di dalam kawasan UNISI Melaya. Saya harap itu menjawab soalan anda. Terima kasih. Okay, terima kasih. Kita pergi to our second last question. Irfan? Ya, terima kasih. Soalan kedua yang terakhir daripada insan bernama Shin Yugo. Soalan dia agak spesifik. Hi, I have a question. I'm from Faculty of Pharmacy. Our faculty asked us to go back in May, but we are concerned whether the college residential nearer to the medic fact, like KK1 and KK2, will be distributed to those who are going back early in March. Kata lain, first come first serve basis. Is there any possibilities the KK will be full and we won't get any KK? Thank you. Okay, jadi dia betul cakap Irfan, soalan dia Faculty of Pharmacy, which refers to ni lah KK1 dan KK2 lah in dia punya specificity tu. Ada kemungkinan tak college akan penuh sewaktu dia masuk pada bulan Mei nanti, betul Irfan? Betul. Secara kasarnya, menurut kita punya pelajar yang akan masuk sebentar nanti pada kita mengintip kali ini. Jadi ada never know for sure, sebab sebab untuk pengetahuan anda semua, tadi pun Saudara Iqbal ada menyatakan bahawa ada fakulti semula dia punya senarai pelajar berkeperluan. So again, I see that there is a chance, a very real college can be full at that period of time. Mungkin kalau ada siapa yang ingin tambah kepada jawapan saya. Baiklah, saya rasa sebab Saudara Aizat tadi ada cut sikit, saya faham apa Saudara Aizat sedang menyampaikan. Bagi saya ulangkan balik, ya betul, there is a possibility where you might not get a KK in the future sekiranya those coming back in March memenuhi KK. Tapi seperti saya mengatakan sebelum ini, kita ada seramai, untuk pengetahuan semua juga, kita ada seramai 7,000 pelajar yang akan memasuki pada kali ini, termasuk UG dan PG, dan kebanyakan PG akan duduk luar. So kita boleh give a rough estimate to 4,000 to 5,000 pelajar yang akan duduk dalam college kediaman dalam kampus. Hal ini demikian pula, total capacity buat masa sekarang kepada bilik-bilik 2 seorang, kita hanya ada kapasiti yang boleh merangkumi atau mengambil pelajar seramai 9,000 dan ke atas lah, 9,000 lebih, roughly around that estimate. Jadi ini ada kebolehan masa Mei fakulti lain dah minta pelajar balik, tapi juga ada kemungkinan besar yang masih ada tempat untuk anda pada masa depan. Tetapi sekiranya saya juga harap pelajar faham seperti fakulti farmasi untuk balik pada bulan Mei, KK1, KK2 dan KK6
merupakan kolej-kolej kediaman yang berada di dalam zon 1. Dan zon 1 ini juga boleh dikatakan juga berada dalam dikelilingi oleh fakulti, iaitu daripada fakulti perubatan, fakulti pergigian, fakulti alam bina, fakulti farmasi juga, fakulti engineering dan fakulti undang-undang dan lain-lain. Ini memaksakan kita perlu consider those yang who came first untuk penuhi college ini terlebih dahulu. So ada kemungkinan tinggi juga anda akan ditempatkan di college yang bukan berdekatan dengan college 1, 2 atau 6. Saya harap itu menjawab soalan anda dan memberi sikit pengetahuan kepada semua orang. Okay, terima kasih diucapkan kepada Saudara Iqbal. Again, the answer to that question, there is no straight answer. Basically apa yang kami boleh bagi tahu is rough estimation based on the numbers that we currently have. Kita tengok jumlah capacity college, kita tengok berapa ramai yang akan masuk, and the numbers are not looking great. Tapi we have to see further apakah perancangannya moving forward. Nanti apa-apa we will update you. Hopefully very soon lah, to help with the pharmacy students, because we understand this is a very heavy matter to deal with. Okay, jadi kita teruskan dengan soalan yang terakhir, Saudara Irfan. Soalan yang terakhir daripada Saudara Adham Aman. Soalan bersituasi di mana kan raya nanti tak boleh balik. Kalau saya pergi college nanti lepas raya, sedangkan saya ni pelajar berkeperluan untuk stay college dan daftar diri pada 13 Mac nanti, boleh ke? Itulah soalan dia. Okay, soalan ni basically apa yang dia cakap, dia nak, kan kita ada bagi disclaimer tentang ada kemungkinan di mana pelajar tidak boleh balik sewaktu raya. Jadi dia terus delay, dia cakap boleh tak kalau saya nak balik selepas raya, to ensure that dia tak tersekat lah sewaktu raya jika the worst thing happen. Jadi saya buka ruang untuk mana-mana presiden yang ingin mengutarakan jawapan mereka. Izinkan saya menjawab sebab saya rasa ada keliruan sikit lah. Saya takut sebab apa yang saya bentangkan tadi. Just untuk another clarification, apa yang saya cakap tadi bahawa ada kebolehan pelajar-pelajar yang berada di kampus tidak dapat balik ke kampung sekiranya kerajaan tidak membenarkan pada waktu tersebut. Sekiranya cases go higher dan sebagainya. Ini satu kebolehan, it's a possibility sahaja. Tapi insya-Allah dan sekiranya everything goes well, kita ada berpeluang untuk balik ke kampung masa raya. Untuk menjawab soalan yang kedua, boleh ke anda daftar ke dalam college selepas raya? Tolong, ini rasa saya bukan dikira sebagai alasan yang agak munasabah untuk anda tukar tarikh pendaftaran anda sekiranya. Tolong mengikut tarikh. Saya juga ingin mentujukan nasihat ini kepada semua orang. Tolonglah patuhi tarikh-tarikh yang disediakan. Antara sebab-sebab ni kita patut mematuhi schedule yang telah ditetapkan ialah sekiranya satu orang dah telah tukar tarikh, it will cause a bottleneck of effect. Di mananya sekiranya satu orang lambat masuk, nanti dia punya tarikh pengasingan akan dilanjutkan dan dia masih akan occupy the space dalam PPT yang tersedia. So sekiranya anda membuat demikian, anda akan cause a domino effect di mana kemungkinan pelajar yang akan daftar pada masa hadapan tidak ada tempat untuk ditempatkan. So kita juga telah mengetengahkan masalah ini yang kita dijangkai boleh berlaku kepada baik HP. Mereka juga tidak ada jawapan yang clear cut lagi. Jadi kita dia menasihatkan kita untuk menasihatkan anda juga untuk mematuhi dengan cuba ikut tarikh yang telah ditetapkan tersebut. Saya harap itu menjawab soalan anda. Terima kasih.
Okay, terima kasih Saudara Iqbal. Saya setuju. Jika kita benarkan satu pelajar, jika HCP membenarkan satu pelajar untuk berbuat demikian, will cause a floodgate effect di mana semua pelajar akan berbuat demikian. Tak ada siapa yang nak duduk kat Kolej Time Raya. Saya yakin. Saya pun tak nak duduk kat Kolej Time Raya. So that's the scenario lah. Okay, jadi selesai sudah kita punya sesi soal jawab. Tapi belum selesai lagi soalan-soalan yang telah ditujukan. Maksudnya ada lagi soalan yang masih belum kita jawab. Jangan risau, seperti mana yang saya kata tadi, we will try our best to answer it outside of the sesi town hall di mana kami akan update di social media kami. Jadi dengan itu berakhirlah sudah sesi soal jawab kita. Jadi dengan berakhirnya sudah sesi soal kita sudah berada di penghujung sesi town hall kita. Jadi perkara yang pertama saya ingin menyatakan apa yang akan berlaku selepas sesi town hall ni. Dua perkara yang akan berlaku. Yang pertama adalah kami akan menguploadkan dekat sosial media kami pendapatan dan also penerangan yang lebih lanjut tentang segala penerangan yang telah diberikan sewaktu sesi town hall ni. Segala apa yang Saudara Iqbal telah menyatakan tadi, we will make it into a written form supaya anda semua senang untuk rujuk. So this is introduction for us. Untuk further reading, sila lakukan sewaktu posting yang terbaru nanti keluar. Yang kedua adalah kami akan menjawab segala soalan yang tertunggak dan also mana-mana soalan yang kami tidak mampu jawab, yang saya cakap grey area di mana even we don't have the answer tu, kami akan rujuk kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab, pihak-pihak yang ada jawapan tu, and then we will get back to you later with the specific answers to that question. Okay, itu adalah janji kami di barisan SPK. Okay, dengan itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua para hadirin yang sudi menghadiri kita punya sesi town hall yang telah dianjurkan SPKUM. Semoga apa yang telah dikongsikan dan apa yang telah diterangkan dapat sedikit sebanyak membantu anda untuk prepare untuk sesi kemasukan pelajar yang akan berlaku mulai hari esok untuk pengetahuan semua. Jadi dengan itu saya ingin mengucapkan terima kasih lagi sekali dan ingin mengingatkan kepada semua untuk sentiasa mematuhi SOP ketika berada di kampus nanti. Always wear your face mask, always bring your hand sanitizers and always keep your physical distance between one another. And dengan itu saya Muhammad Aizat ingin mengucapkan sekali lagi seribuan terima kasih. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam perpaduan kepada semua. Thank you everyone. Have a good night.